أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله عزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبي وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة مقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الحال يا وهاب يا غني. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya start daripada keyakinan yang atas awal. Bismillahirrahmanirrahim. Keyakinan. Wahai saudaraku, hendaklah anda selalu memperkuat dan memperbaiki keyakinan anda, kerana bila keyakinan itu sudah kukuh dan telah menguasai hatimu, maka segala sesuatu yang gaib tiba-tiba dapat terlihat dengan jelas seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib. Jika terbuka tirai mata hatiku, maka keyakinan tetap tidak akan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman al-Rahim, Ali al-Abdin, خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزينة ما علمت ومن ما علمت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih ke atas Majlis Roha Singapura dan juga dengan undangan daripada mereka serta Masjid Hajjah Fatimah untuk saya bersama-sama dengan hadirin dan hadirat sekalian, bersama-sama dalam kita mengaji dan membaca kitab Al-Mu'awanah daripada susunan Al-Habib Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafadha bih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati ke atas muallif kitab ini dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua manfaat daripada ilmunya. Dan kemudian saya ingin memohon maaf pertama juga kerana saya difahamkan bahawa kita mula pengajian ini pada bab keyakinan, tapi saya dah dimaklumkan bahawa bab tersebut telah dimulakan oleh Al-Fadhil Ustaz yang sebelum saya ini. Tapi saya mohonlah tuan-tuan dan hadirin sekalian sabar dalam kita mengulang sikitlah, ulang kaji lah ya, mengulang kaji sedikit apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ali Ruhani minggu lalu. Dan kerana saya pun telah siapkan membaca daripada kitab tersebut. Naam. Al-Habib muallif kitab Al-Habib Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad mulakan bab ini pada menerangkan tentang keyakinan.
yang mana di dalam bahasa Arab ni adalah yaqin. Masdarnya ialah yaqina, yakni huruf ya, qaf, nun. Dari maksud bahasanya, maksud bahasa al-yaqinu adalah alimu bihi haqq. Yakni seseorang itu dia ni tahu, memiliki ilmu akan kebenaran. Laisa fihi syak, dan dia ni tidak ada keraguan. Sabit, dan dia kukuh. Ini maksud keyakinan di dalam istilah lughahnya ataupun dalam bahasanya. Jadi orang yang yakin, yang hadirin yang dirahmati Allah ni, dia adalah orang yang memiliki ilmu atas yang hak. Bila dia tahu akan sesuatu perkara yang benar, maka dia tidak ada keraguan, tidak ada was-was, sebab dia dah tahu. Dan dia akan kukuh, sabit di dalam segala apa sahaja yang dia yakini itu tadi. Kemudian Al-Habib Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahumullah, seorang imam mujaddid yang jumhur ulama telah mengatakan bahawa dan telah berpendapat bahawa Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah mujaddid pada kurunnya, yang mana Nabi SAW dalam hadis mafhumnya menerangkan bahawa setiap kurun itu Allah Subhanahu wa taala memperbaharukan agamanya melalui seorang alim. Dan jumhur, majoriti ulama kata beliau adalah pada zamannya Al-Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah taala. Dan Al-Habib mulakan pada bab ni, dia kata apa? Dia kata ayyuhal akhul habib, ayyuhal akhul habib, wahai saudaraku yang aku cintai. Al-Habib di sini hadirin rahmati Allah, kalau dalam kitab kita terjemahnya dalam bahasa Melayu dah kan, tetapi asalnya bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Habib tadi. Habib memulakan dengan kata ayyuhal akhul habib. Ini sahaja menunjukkan ma'asyiral muslimin bagaimana untungnya kita. Untungnya kita dapat mempelajari, membaca dan memahami apa yang hendak disampaikan oleh Al-Habib Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini pilihan Allah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Allah Ta'ala pilih kita. Allah Ta'ala pilih saya juga dan Fakir ini untuk sama-sama hadir dalam majlis ini untuk membaca, menunjukkan kepada kita bagaimana Al-Habib Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad begitu cintanya kepada murid-muridnya, kepada mereka yang baca kitabnya, dengan dipanggilnya ayyuhal akhul habib. Walhal dia ni Al-Habib. Ish makna Al-Habib? Al-Habib ni ulama ada mengatakan, menerangkan bahawa dia boleh jadi isim fa'il, dia juga boleh jadi isim maf'ul. Al-Habib pertama isim fa'il, yakni dia ni orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dia ni adalah orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya. So dia boleh antara ni dua, Al-Habib. Dan kita panggil selalu zuriyah, keturunan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan apa? Al-Habib. Al-Habib Hasan Al-Attas, Al-Habib Isa bin Sumait, Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumait, dan seterusnya dan sebagainya. Yakni kita mendoakan, kita mengharapkan mereka ini orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia juga orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya. Dan sekarang ni Al-Habib, muallif kitab ni, panggil kita ayyuhal akhul habib, wahai saudara yang mudah-mudahan kamu ni menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan kamu menjadi orang yang paling Allah dan Rasulnya cinta. Dan ini jalan tariqah. Ini yang dijadikan jalan menuju kepada akhirah.
Kita ni hadirin ni rahmati Allah, sekarang ni berada di atas muka bumi ini semata-mata tidak apa yang kita nak buat ialah untuk menuju kepada ke akhirat. Namanya dunia. Namanya kita ni hidup di dalam dunia. Dunia tu artinya ialah hanya sementara saja. Only for a while. Hidup kita di dunia ini. Jangan kita sangkakan bahawa kita akan hidup selama-lamanya. Paling lama, berapa lamalah yang boleh kita ikut hidup? Kalau ikut bancinya, rakyat Singapura mahupun dia ni Cina ke Melayu ke ataupun India ni ataupun lain-lain bangsa, mengikut bancian rakyat Singapura, orang Singapura umurnya antara 81-83 tahun. Kalau ikut average lah. Biasanya 81-83 tahun. Jadi umur kita sekarang mungkin ada berapa? Mungkin ada di antara kita yang ada sudah 70, ada yang sudah 60, ada yang 40, life begins at 40. So kita ada berapa tahun lagi balance? Kalau ikut pada kebiasaan. Tetapi pada ikut individu seseorang, kita tak tahulah. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ni maknanya sementara saja. Jadi kita ni nak menuju pada akhirah, maka hendaklah kita menjadi orang yang benar-benar mencintai Rasulullah dan Rasulnya, dan mengharap agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini doa Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, muallif kitab ni pada kita. Sebab tu ma'asyiral muslimin, tidak heran kalau kita mengaji kitab Al-Imam Al-Mujaddid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, insya-Allah kita harapkan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Tapi dengan syarat kita mesti mau baca kitabnya. Mau baca, mau faham, dan sedaya upaya kita mengamalkannya. Itu mesti. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahawa selepas Rasulullah baginda memberikan syafaat, maka selepas Nabi beri syafaat, para anbiya alaihi wassalatu wassalam akan memberi syafaat. Selepas para anbiya alaihi wassalatu wassalam beri syafaat, para ulama akan memberikan syafaat. Hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi itu kita punya harapan. Dan beginilah kita lihat bagaimana Al-Habib mencintai kita, memanggil kita Al-Habib. Dan apa dia kata di sini? Ayyuhal akhul habib, alaika. Alaika. Hendaklah kamu. Alaika di sini membawa pengertian bukan hanya hendak sahaja, tetapi bagi orang yang menuju ke jalan akhirah, alaika ni dianggap sebagai hampir wajib. Alaika, hendaklah kamu mengambil berat, kerana ini hampir-hampir wajib. Hampir-hampir wajib bagi orang yang benar-benar mahu jalan menuju ke akhirah. Dia bukan hukum wajib berarti di sini dari sudut fikihnya, oh siapa tak buat berdosa. Tidak. Alaika, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnat khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin ila akhir hadis. Nabi kata apa dalam hadis pun sebut juga alaikum, alaika. Nabi kata hendaklah kamu semua berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin mahdiyin. Hendaklah kau pegang kepada sunnahku dan juga sunnah khulafa, khalifah-khalifah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah, yang dipimpin selepas Nabi Muhammad. Siapa tu? Ijma' ulama. Khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah.
Ada juga para ulama mengatakan selepas Sayyidina Ali ialah Sayyidina Hasan. Sayyidina Al-Hasan bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ada juga ulama mengatakan bukan Sayyidina Al-Hasan tetapi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakni yang kelima ialah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kenapa jumhur ulama pegang tersebut? Kerana Sayyidina Al-Hasan dia pegang tampuk khilafah sekejap je. Tak lama. Berapa bulan, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan lebih. Sayyidina Al-Hasan cuma pegang tampuk khilafah sekejap, kemudian diserahkan kepada Amir Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arda. Nampak di sini tadi Nabi kata alaikum, hendaklah kau pegang kuat-kuat. Seolah-olah ia hampir wajib. Dan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika katakan di sini la alaika, hendaklah kamu semua memperkuat dan memperbaiki keyakinan anda. Dalam kitab ni ada kala Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dia sebut wa'lam, ada kala dia sebut alaika. Kalau wa'lam, hendaklah kau ambil tahu, hendak kau ambil tahu. Kalau sebut alaika, hendak kau ambil ni benda ni betul-betul. Jangan ambil sambil lewa, jangan kau ambil ringan, ambil berat terhadap benda ni sebab dia hampir wajib bagi orang yang mahu menjalan ke akhirat. Tapi orang yang tak pentingkan akhirat, dia tak kisah ni. Dia tak kisah tentang keyakinan kepada agama. Dia tak kisah tentang keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Dia tak kisah. Yang dia yakin hanya kehidupan dia kat dunia. Sebab tu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad kata, berikan nasihat kepada kita, jangan ambil tiru tuan-tuan. Awak mesti ambil berat terhadap memperkuatkan dan memperbaiki keyakinan anda. Sebab dia berat perkara ni. Kerana bila keyakinan itu sudah kukuh dan telah menguasai hatimu, maka segala sesuatu yang ghaib tiba-tiba dapat terlihat dengan jelas seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Kerana bila orang yang sudah ada keyakinan yang Allah Ta'ala telah berikan dia nikmat tersebut, segala perkara yang ghaib yang tersembunyi daripadanya semuanya telah terbuka. Istilahnya dalam kata-kata ulama sufi radhiyallahu ta'ala anhum, dia sudah kasyaf. Sebab tu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kata apa? Jika terbuka tirai mata hatiku, tirai mata hati al-ghidha, alif lam gha ta alif hamzah, al-ghidha, jika terbuka tirai mata hatiku, Allah Ta'ala buka segala yang ghaib. Kita yakin pada Rasulullah. Kalau orang tanya sama kita, kamu yakin dengan kewujudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab kita? Yakin? Yakin? Saya yakin, Ustaz. Macam mana kamu boleh yakin walhal kamu tak pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah nampak Nabi? Tak pernah nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana kamu yakin? Makamnya ada di Madinah Munawwarah, Ustaz. Makamnya ada, kuburnya ada di dalam masjidnya. Jadi orangnya tetap ada lah. Ada sebahagian manusia hadirin yang dirahmati Allah yang tidak ada iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, is that really betul ke tu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, itu orang Islam kita dengar, ini dah melampau ni.
Can you prove? Ya, orang sekarang dia semua nak cakap apa bukti. If you don't see, if you cannot touch, if you cannot feel, it doesn't exist. Kalau engkau tak boleh nampak, engkau tak boleh pegang, engkau tak boleh rasa, dia tak ada. Ini orang-orang yang ma'asyiral muslimin yang menggelarkan diri mereka, aku tak percaya pada Allah. I don't believe in God. Kata Mas, if I see God, if I can touch God, if I can hold God, then I believe. Dia panggil apa? Istilah dia atheist. Atheist artinya bukan dia tak percaya ada Allah tau. Tapi kalau dia tak nampak, dia tak dapat pegang, dia tak dapat ukur, dia tak dapat nak rasa, dia belum percaya. Sebab dia kata dia tak nampak. So how do I have that confidence? Macam mana aku nak yakin? Orang-orang Islam dia kata dia yakin pada kewujudan Allah. Dia yakin adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What is your proof? Apa bukti kau? Kayak gitulah. Bagiku, bagi kami orang Islam, kami yakin, kami beriman. Amantu billah wa rasulih, walaupun kami tidak lihat. Luar biasa tak? Luar biasa ma'asyiral muslimin. Ini kurniaan daripada Allah. So balik tadi ma'asyiral muslimin tentang keyakinan. Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan, kalau Allah Ta'ala telah membuka tirai hatimu yang ghita' tadi tu, al-ghita'. Ghita' artinya dalam bahasa kita ialah benda yang menutupi, yang membungkus. Itu makna ghita'. Kita makan nasi lemak, kita kena buka bungkusan dia kan. Buka kertas yang apa? Kertas coklatnya. Buka kertas coklat, dalam ada lagi bungkusan. Ada lagi ghita'. Apa dia? Daun pisang, babe. Oh, ini bagus ni. Kasih wangi. Perut belum lapar, bila dah nampak daun pisang, baunya sudah naik. Oh, sudah lapar. Buka lagi ghita'. Buka lagi bungkusan dia. Baru dalamnya ada nasi lemak. Sayyidina Ali kata, bila hati tadi dibuka bungkusannya, hati kita tu dibuka, disebabkan kerana kita punya ilmu, kita belajar. Dengan belajar ilmu tadi kita beramal, sehingga kan Allah Ta'ala bukakan hati kita. Maka di situ hadirin yang dirahmati Allah, yakin tadi telah sampai kepada kemuncaknya. Ainul yaqin, dah sampai pada ainul yaqin. Sebelum tu baru ilmu yaqin. Tahu Allah Subhanahu wa taala, tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wujud, tahu malaikat itu wujud. Tetapi bila datangnya keyakinan disebabkan hati telah terbuka, dia nampak ainul yaqin. Dia nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini sifat yakin ni hadirin subhanallah. Ini adalah munya. Ini adalah cita-cita seseorang yang mahu menuju kepada akhirah. Ini cita-cita dia di mawadi itu sifat yakin. Dia usahakan, walaupun dia tahu dia belum lagi ada sifat yakin, tapi dia usaha siang dan malam dengan ilmu yang dia pelajari, dia beramal dengan penuh keikhlasan supaya Allah Ta'ala berikan dia yakin. Dan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menghampakan hamba-hambanya. Sebab tu bila katakan kita yakin tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu wujud, kita yakin. Walaupun kita belum jumpa, sebab apa? Kita dapat merasai cinta Rasulullah kepada umatnya. I don't know how to explain lah, tetapi I can feel the love.
dapat rasakan bila sahaja mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh kita punya hati bulu roma kita rasakan naik. Ini kurniaan Allah hadirin sekalian. Sehingga kan kita dapat melihat Nabi di dalam mimpi kita. Dia dah sudah one step. Dah lagi satu step no. Daripada hanya kita tahu dan kita mengharapkan keyakinan kepada kewujudan Nabi, kemudian Allah Ta'ala berikan kita lihat Nabi. Dan ini tak mustahil kan? Tidak mustahil bagi orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi kata dalam hadisnya, ada segolongan daripada umatku, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mafhumnya, ada segolongan daripada umatku, mereka sanggup korbankan harta mereka dan korbankan ahli keluarga mereka. Yang ini bukan korbankan ahli keluarga ni artinya bukan korban sembelih, tidak. Sanggup tinggalkan ahli keluarga dia tu. Para ulama terangkan hadis tersebut, harta dia infak, dia keluarkan hanya semata-mata untuk apa? Untuk menjadikan cagaran, garanti. Ya Allah, aku keluarkan hartaku ni, infak fi sabilillah, letakkan dalam madrasah Al-Saghaf, letakkan dalam Masjid Hajjah Fatimah, semata-mata supaya ya Allah Engkau berikan aku keyakinan dan garanti aku dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab aku rindu nak lihat wajah dia. Aku sanggup tinggalkan ahli keluargaku ya Allah, bukan selama-lamanya, dalam sekian-sekian masa, supaya aku dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ada segolongan daripada umatku begitu hanya kerana mau melihat wajahku. Allahumma ja'alna minhum. Namun Allah Ta'ala jadikan kita ahli keluarga kita, zuriat kita dalam golongan tersebut. Supaya apa ma'asyiral muslimin? Datang tu ainul yaqin. Sebab Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan, kalau Allah Ta'ala dah buka tu, kamu sudah sampai kepada sifat, kepada tahap yakin yang tertinggi, dan tidak ada lagi yang akan bertambah. Sebab apa? Dah lihat Allahu Akbar, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intahnya wajah Nabi. Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu, bekas hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bekas hamba Nabi bebaskan dia. Kita mungkin pernah dengar ni khabar. Sayyidina Thauban dia tergolek-golek ke atas katil dia. Tergolek. Tak boleh tidur. Ni tidur khailulah, bukan tidur malam. Tidur waktu tengah hari. Golek. Ini cerita ada dalam kitab Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa oleh Imam Qadhi Iyad. Sayyidina Thauban tergolek-golek. Jadi orang rumah dia kata, wahai suamiku, apa hal engkau? Tak boleh tidur. Ganggu. Nak tidur. Lihat wajah dia, Sayyidina Thauban tu macam risau sangat. Lalu dia kata kepada isterinya, Sayyidina Thauban, dia kata, aku risaulah. Apa yang kau risau? Aku risau aku tak dapat lihat Rasulullah SAW. Jadi isteri dia kata, kau pergi je lah masjid Nabi. Pergi je masjid Nabi, Nabi ada kat dalam. Lalu Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu pakai baju siap-siap waktu musim tengah panas ni. Kita tahu kan siapa yang pernah duduk dekat Madinatul Munawwarah, kalau kena musim panas, Allah tak boleh angkat panas ni. Kering bibir. Sayyidina Thauban pakai baju pergi ke Masjid Nabawi. Dia masuk dalam masjid, dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gabungan beberapa hadis lah ya. Saya sambungkan cerita dia. Rasulullah SAW sedang baring. Nabi pun sedang tidur qailulah. Tidur waktu tengah hari. Qabla zuhur, ba'da zuhur. Mungkin. Jadi Nabi tengah tidur.
Kalau kita pergi Masjid Nabawi, tuan-tuan, tempat yang Nabi tidur, bila sekarang ada di dalam Raudhah, tempat Nabi tidur Qailullah, maknanya tidur tengah hari waktu sekejap tu, dalam Raudhah. Kita masuk dalam Raudhah, yang paling kiri, paling depan. Paling kiri, paling depan. Kan nanti ada macam ambin kan. Ambin, kemudian pagar makamnya Nabi SAW. Di dalam kitab Tarikh Al-Madinatul Munawwarah, di situ diletakkan, di situ satu tempat yang Nabi tidur kadang-kadang. Nabi tidur kat situ. Ada lagi satu khabar Nabi kadang-kadang tidur Khairullah dekat belakang rumah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anha wa arda. Yakni kalau awak masuk daripada apa nama Babu Jibril, Babu Salam, tak, saya tak ingat. Tapi yang betul-betul bila awak masuk, awak akan nampak Ambin Sufah dekat kanan awak. Tempat yang Nabi SAW satu khabar Nabi tidur kat sebelah kiri. Sekarang dia dah tutup dengan apa tu, rak-rak Quran. Dia dah tutup. Situ ada mimbar kecil dulu. Siapa yang kenal dulu, tempat tu yang mana kadang-kadang Nabi SAW tidur juga di situ. Jadi Sayyidina Thawban ni dia masuk dalam Masjid Nabawi. Kemudian dia masuk, dia nampak Rasulullah tengah tidur. Lalu dia duduk depan Nabi SAW. Dia duduk depan Nabi. Nabi tengah tidur ni. Dia tengok, dia puaskan mata dia lihat wajah Rasulullah SAW. Dia duduk depan Nabi. Kemudian Nabi SAW, Nabi walaupun matanya tertutup, tetapi mata hati Nabi terbuka. Nabi nampak. Don't ask me how. Kita tak tahu. Ini salah satu daripada kelebihan, keluar biasaan Nabi Muhammad SAW. Mata Nabi tutup. Jadi dia duduk depan Nabi, kemudian dilihat wajah Nabi dengan puas hati. Kemudian Rasulullah buka mata dia. Kemudian Rasulullah tanya, "Ma bika ya Thawban?" Apa kena dengan kau ni, wahai Thawban? Ma bik? Apa kena dengan kau? Tengok mana dah agaknya lah ya. Ini apa pun tengok muka aku macam nak makan. Kalau gitu agaknya tak tahulah pingsan agaknya. Nampak Nabi daripada jauh je dah pingsan. Saya pernah tahun pertama saya belajar dekat Madinah. Saya belajar di Universiti Madinah. Masih baik tak jadi Wahabi pula. Tapi tahun pertama saya di Universiti Madinah, malam yang pertama saya pergi Masjid Nabawi, saya tengah duduk ni, tengah iktikaf. Tiba-tiba saya dengar orang macam jalan, macam bunyi orang jalan keluar daripada belakang. Saya duduk dekat dalam masjid asalnya, Masjid Nabawi, kat dalam. Nampak orang ramai jalan. Dan orang semua bila nampak ni satu kumpulan besar ni jalan menuju ke makam Rasulullah, jadi orang pun bangun lah. So, orang tahu kalau tak bangun nanti kena injak kan. Jadi saya bangun. Saya tengok siapa ni? Raja nak datang tu. Sebab Raja Saudi kalau datang pun macam gitu. Nanti dia halau. Ya Allah, keluar. Jadi ni ramai orang datang. Saya siapa ni? Rupa-rupanya yang tengah jalan datang nak pergi makam Nabi, nak ziarah makam Nabi ialah almarhum Al-Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Secam pasal kita pernah lihatlah wajah dia kan. Kita pernah baca kitab-kitab dia. Rupanya dia dengan tongkat dia. Ajib. Tak sempatlah nak cium tangan, tak ada. So dia jalan cepat. Badan dia besar, tapi dia punya jalan cepat. Jadi Rasulullah SAW tanya dengan Sayyidina Thawban, "Ma bik? Apa salah dengan kau?"
Pendekkan cerita, Sayyidina Thawban radhiyallahu ta'ala anhu kata, ya Rasulullah, aku risau kerana aku ni nanti bila dekat akhirat aku tak dapat melihat engkau ya Rasulullah. That worries me. Itu yang buat aku risau, tak dapat tidur. Kerana nanti dekat akhirat engkau akan bersama-sama dengan kaum puak anbiya. Tapi aku tentu sekali tidak akan bersama-sama dengan para anbiya. Ini yang risaukan aku, tidak dapat melihat wajahmu. Sebab itu sekarang aku nak lihat wajahmu puas-puas. Ainul yaqin. Bila datang keyakinan, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia tak ada kurang. Dia tidak akan bertambah lagi sebab dia sudah sampai pada tahap yang tertinggi. Di mana Rasulullah kemudiannya menerima wahyu menjawabkan akan kerisauannya Sayyidina Thawban. Mafhum ayat itu tadi, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan bersama-sama dengan para nabi-nabi, para rasul, para siddiqin dan syuhada dan salihin. Ulaika ayat dan mereka hasbuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping. Jadi itu kerana ma'asyar muslimin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hendaklah kita bersungguh-sungguh mengambilkan sifat keyakinan itu tadi. Dan al-Habib Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad mengambil kalam Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali merupakan qudwah bagi orang-orang ahli yakin. Orang yang tak ada ahli yakin, dia diambil contoh. Contoh daripada siapa? Saya antara dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan dia di antara mereka yang memiliki ahli yakin. Jadi ma'asyarul muslimin rahimahullah, dan manusia nampak boleh. Jadi itulah sikit ulang kaji lah. Saya minta maaf kerana mengulangkan apa yang telah diajarkan oleh Ustaz Khalid Ustaz Ali. Mudah-mudahan peringatan yang baik untuk kita semua, khususnya dari saya insyaAllah. Dan insyaAllah mudah-mudahan nanti akan disambungkan pada mana yang diberhentikan. Sekali lagi saya minta maaf banyak kekurangan yang saya baca mesej pun tak baca semua. Ini yang problem dia kadang-kadang baca WhatsApp dia macam scan gitu je. Dia anda melihat, mudah-mudahan dia ada manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati segala ilmu kita. Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mengamalkan segala ilmu kita. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita, keluarga kita dari siksa api neraka. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سيدنا السيد سيساعد أكبر المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alayna tawba tawsil kulli hawba wastur lana al-awrati wamnur rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل الإخوان وسائر الخلان وكل ذي المحبة أو جبرة أو صحبة وواتي وإيم ربي أسمع وطالت وجد منال بالكساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عاد حبي وآله وصحبه عداد الشمس صحبي والحمد لله في البدر والتناهي. الله منكم إنه